Di sini kalau mengikut syarah Imam Nawawi itu semuanya di bawah bab asal lagi. Bab asal lagi bab. Hak ini pun sambung hak tu lagi. Tapi kalau berdasarkan Takmilah Fathul Mulhim, hak ni dia buat bab suku-suku pula. Yang kita baca saat ni ada 3 bab di situ. Yang pertamanya bab rajmil Yahud, merejam orang Yahudi dari kalangan ahli zimmah kerana perzinaan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, beliau menceritakan kepada Nafi' bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibawakan kepada baginda seorang Yahudi dan Yahudiyah, lelaki dan perempuan yang telah berzina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi sehingga sampai kepada tempat orang-orang Yahudi. Lalu baginda bertanya, apa kamu dapati di dalam Taurat hukum terhadap orang yang berzina? Mereka mengatakan, kita menghitamkan muka mereka dan menaikkan mereka ke atas binatang. Wa nukhalifu baina wujuhihima, dan kami meletakkan mereka berdua tu dengan dengan belakang dia tu kena bertemu belakangnya. Jadi muka ni menghadap ke lain, muka ni menghadap ke lain begitu. Wa yutafu bihima, dan dibawa berkeliling. Dibawa dia tu di segenap bandar lah, begitu. Mereka berdua. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, kamu bawakan Taurat jika kamu memang benar. Mereka pun bawa Taurat dan membacanya, sehingga apabila mereka sampai dekat ayat rejam, pemuda yang membaca Taurat itu pun meletakkan tangannya di atas ayat rejam dan membaca ayat sebelumnya dan ayat selepasnya. Maka Abdullah bin Salam berkata kepadanya, ketika itu dia juga ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suruhlah dia, biar dia angkatkan tangannya itu. Budak itu pun angkat tangan. Pemuda itu pun mengangkat tangannya. Rupa-rupanya di bawah tangannya itu ada ayat rejam. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya mereka berdua direjam. Maka direjamlah mereka. Abdullah bin Umar berkata, aku termasuk di antara orang-orang yang merejam mereka berdua. Aku tengok yang laki-laki itu melindungi perempuan, kekasih dia, daripada batu dengan dirinya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merejam 2 orang Yahudi, lelaki dan perempuan yang telah berzina. Fi zina, kerana perzinaannya ataupun dalam kes perzinaannya. Orang Yahudi pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa mereka berdua. Lalu semua perawi-perawi tadi mengemukakan hadis sama seperti hadis sebelum ini dari segi maknanya. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa orang-orang Yahudi pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seorang lelaki dan seorang perempuan dari kalangan mereka yang telah berzina. Lalu perawi mengemukakan hadis sama seperti makna hadis sebelum ini, yakni hadis Ubaidillah daripada Nafi'. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Bara' bin Azib, beliau berkata, dibawakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang Yahudi dengan dihitamkan mukanya dan dengan disebat mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memanggil mereka lalu bertanya, beginikah kamu dapati hukum orang yang berzina dalam kitab kamu? Mereka berkata, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun panggil salah seorang ulama mereka
Faqala, lalu baginda berkata, anshuduka billah, aku mahu bertanya engkau sungguh-sungguh dengan nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Adakah kamu mendapati had ataupun hukuman terhadap orang yang berzina begini di dalam kitab kamu? Dia menjawab, tidak. Kalaulah tidak, engkau meminta dengan aku dengan bersungguh-sungguh dengan menyebutkan nama Allah itu, nescaya aku tidak ceritakan kepadamu. Kami dapati hukuman orang yang berzina di dalam Taurat ialah rejam, kata dia. Tetapi oleh kerana perzinaan ini banyak berlaku di kalangan bangsawan kami, jadi apabila kami tangkap orang yang orang bangsawan ataupun orang mulia, kami lepaskannya. Dan kalau kami tangkap orang yang lemah, kami laksanakan hukuman had ke atasnya. Qulna, kami pun kata, ta'alau, mari kita bersepakat atas sesuatu keputusan untuk kita laksanakan ke atas orang bangsawan dan orang bawahan. Biar sama, maksudnya begitu. Faja'alna at-tahmim, kami pun putuskan, iaitu dengan menghitamkan mukanya dengan arang dan dengan menyebat sebagai ganti rejam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang mula-mula menghidupkan perintahmu setelah mereka mematikannya. Maka baginda memerintahkan supaya direjam orang itu. Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan, selepas itu menurunkan ayat, ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Wahai Rasul, janganlah mendukacitakanmu sikap ataupun perbuatan, tindakan orang-orang yang bersegera kepada kekufuran itu, hingga kepada firman-Nya, in utitum hadza fakhudhuh, jika diberikan kepada kamu ini maka kamu ambil, tapi kalau diberikan lagu lain jangan ambil. Begitu kan. Yaqul, dia berkata, kamu pergilah kepada Muhammad, kalau dia menyuruh kamu supaya menghukum dengan menghitamkan muka orang yang berzina itu dan dengan disebat, maka kamu ambillah hukum itu daripadanya. Tetapi kalau dia memfatwakan kepada kamu supaya direjam, fahdharu, kamu jangan ikutlah, tak usah ambil lah. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, dan seterusnya. Orang yang tidak berhukum menurut apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Yang kedua itu, mereka itu adalah orang-orang zalim. Dan yang ketiga itu, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ini semuanya, ayat-ayat ini berhubung dengan orang-orang kafir. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan sama dengan makna hadis sebelum ini, hingga kepada kata perawi, maka Nabi SAW menyuruhkan supaya direjam. Tetapi perawi tidak ada menyebutkan yang selepas itu tentang turun ayat apa tu, tak ada sebut. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Nabi SAW telah merejam seorang lelaki daripada Aslam dan seorang lelaki Yahudi dengan perempuannya. Dengan sanad satu lagi serupa tu juga lafaz dia, cuma bukan wamra'atahu, tetapi dia kata wamra'atan, seorang lelaki dengan seorang perempuan. Seorang lelaki Yahudi dengan seorang perempuan, bukan dengan perempuannya, ataupun takut kita faham isterinya, bukan. Itu bukan isteri. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Aufa,
Daripada Abi Ishaq Asy-Syaibani, beliau berkata, saya telah bertanya Abdullah bin Abi Aufa, pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merejam orang? Beliau menjawab, ya. Qala qultu, perawi berkata, saya bertanya dia lagi, adakah selepas diturunkan surah Nur atau sebelumnya? Beliau menjawab, saya tidak pasti. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah. Ni cerita lain pula ni. Cerita kalau hamba berzina pula. Jadi tajuk pun lagu lain lah di sini ni. Apabila hamba berzina, maka apa hukumnya? Apabila hamba perempuan seseorang daripada kamu berzina dan telah jelas nyata perzinaannya, maka hendaklah dia menyebatnya sebagai melaksanakan hukuman had, dan jangan lagi dia mencemuhnya ataupun mengatainya, yakni selepas dia menjalani hukuman had itu. Kemudian jika dia berzina, yakni berzina lagi, falyajlidhal had, maka hendaklah dia menyebatnya sebagai had. Wala yusarrib 'alaiha, lagi tidak boleh. Kemudian pada kali yang ketiga, kalau dia berzina lagi dan telah terbukti nyata perzinaannya, falyabi'ha, maka hendaklah dia menjualnya, walau bihablin min sya'ar, walaupun dengan seutas tali daripada bulu, daripada bulu binatang. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada, ni banyak ni dia mari takwil sanad ni 2-3 dia mari ni semuanya ambil daripada Muhammad bin Ishaq, daripada Sa'id Al-Maqburi, daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW. Cuma Ibnu Ishaq dalam riwayat dia jadi ada beberapa sanad itu, hak terakhir itu daripada Ibnu Ishaq. Cuma Ibnu Ishaq dalam riwayat dia tu, dia kata daripada Sa'id, daripada ayahnya, bukan daripada Sa'id Al-Maqburi daripada Abi Hurairah tu, tidak, tapi daripada Sa'id, daripada ayahnya, daripada Abi Hurairah. Berhubung dengan menyebat hamba ini apabila dia telah berzina 3 kali, kemudian menjualnya pada kali yang keempat, yakni setelah dia berzina pada kali yang keempat. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hamba perempuan yang berzina tetapi dia belum lagi muhsan, belum lagi berkahwin. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika dia berzina, maka hendaklah kamu sebatnya. Kemudian jika dia berzina lagi, kamu sebat lagi dia. Kemudian jika dia berzina lagi, kamu sebat lagi dia. Kemudian kamu juallah hamba itu walaupun dengan dhafir, jadi seutas tali. Ibnu Syihab berkata, saya tidak pasti adakah selepas kali yang ketiga atau kali yang keempat Nabi SAW suruh jual tu. Kalau Nabi dalam riwayat dia ada sebut tafsiran Ibnu Syihab tentang dhafir. Dhafir itu maknanya ialah al-habl, tali. Lepas tu riwayat satu lagi daripada Abi Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani. Supaya tadi juga Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amah, serupa dengan hadis sebelum tadi, tapi dia tidak ada sebut kata-kata Ibnu Syihab dalam mentafsirkan makna al-dhafir itu, iaitu tali. Tak ada sebut dalam riwayat ni. Lepas tu riwayat seterusnya serupa dengan hadis Malik juga, tapi syak ada dalam hadis kedua mereka, iaitu tentang menjual hamba itu selepas kali yang ketiga kau berzina ataupun selepas kali yang keempat. Di situ syak. Ini bab takhirkan had daripada perempuan yang dalam bernifas, yakni selepas melahirkan anak tu, tak lepas masa patai lagi, orang kata tu. Situ. Jadi orang yang baru bersalin tidak boleh dilaksanakan hukuman had ke atasnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Abdurrahman, beliau berkata, pernah Ali berucap, beliau berkata, wahai orang ramai, kamu laksanakanlah
hukuman had ke atas hamba-hamba kamu, sama ada yang telah muhsan ataupun yang belum lagi. Kerana ada seorang hamba perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berzina. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku supaya menyebatnya. Rupa-rupanya dia baru melahirkan anak. Saya bimbang, saya takut kalau saya menyebatnya dia akan mati sampai saya membunuhnya. Kerana itu saya menyebutkan perkara tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun berkata, baguslah, baiklah, bagus tindakanmu itu. Hak satu lagi itu pun begitu juga. Cuma dia tidak ada sebut yang sudah muhsan ataupun yang belum muhsan lagi. Tapi dalam riwayat ni ada tambahan begini, utrukha hatta tamathalah. Kamu biarkan dia, jangan laksanakan hukuman ke atasnya selagi dia tidak sembuh. Tamathala itu fi'il mudhari' bukan fi'il madhi, iaitu buang satu tak, hatta tatamathala, mana sampai dia tu jadi sembuh, sihat molek. Itulah beberapa hadis malam ni yang kita baca berkenaan dengan hukuman rejam lagi dan hukuman terhadap orang yang berzina. Hak selain daripada rejam macam hamba tadi tu. Jadi hadis hak mula-mula kita baca tadi dalam bab, kalau mengikut takmilah Fathul Mulhim tu bab suku lah, iaitu bab merejam orang Yahudi ahli zimmah kerana perzinaan ataupun dalam kes perzinaan. Jadi hak ni berdasarkan hadis-hadis ini, orang kafir yang duduk di dalam negara Islam dan memberikan taat setianya kepada pemerintah Islam, ia kena menjalani hukum jenayah Islam juga, serupa dengan orang Islam. Terutamanya hak sini ni dalam bab berzina. Dalam bab berzina, yakni kalau dia tu belum berkahwin lagi, serupa dengan orang Islam lain, kena 100 sebatan. Tetapi kalau dia sudah berkahwin, muhsan, yang sudah muhsan, dia kena rejam, serupa dengan orang-orang Islam juga. Sebab Yahudi ni orang kafir. Yahudi ni Nabi SAW rejam juga dia. Nabi SAW rejam juga dia. Inilah yang dipegang oleh Syafi'i, Ahmad dan ramai lagi ulama-ulama yang lain. Mereka kata orang kafir pun kena juga. Jadi bagi mereka muhsan ialah orang yang sudah berkahwin secara sah, sama ada Islam ataupun tidak Islam. Tidak Islam pun dia menikah juga cara sah, cara dia tu. Yang ni mengikut masyarakat dia, orang-orang dia, ini sah sebagai suami isteri, cara dia. Kalau nak kira orang Islam, tak kira lah. Tu tapi mengikut cara dia tu kira sah tu. Bila sah, maknanya pok-pok dia panggil tidak berzina lah. Dia kira suami isteri. Bila sudah sah suami isteri, itu orang panggil muhsan juga. Bagi Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan ramai lagi yang lain, muhsan dah. Maknanya bila dia berzina, dia sudah muhsan, kena rejam supaya orang Islam. Mana dalilnya? Ni dalil dia dalam hadis Bukhari dan Muslim, dan boleh dikatakan dalam semua kitab-kitab hadis ada ni cerita ni. Tapi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak. Itu dia. Sebab muhsan bagi mereka, salah satu syarat muhsan, nak jadi muhsan tu dia kena Islam, bukan semata-mata kahwin secara sah. Mana orang kafir kalau 10 kali dah pun nikah, tidak muhsan. Sebab apa? Sebab dia tidak Islam. Nak muhsan ni dia kena syarat dia, salah satu syarat dia kena Islam. Dan syarat muhsan tu pula bukan sekadar kahwin secara sah, tetapi bersetubuh dengan isterinya itu. Ini kena ceritalah pasal hukum.
Kena cerita walaupun tidak menasabah kalau nak kecek biasa, tapi kena cerita. Dia telah bersetubuh secara sah. Di mana? Pada faraj isterinya itu. Bukan pada dubur, bukan pada lain-lain. Kalau lain-lain tidak muhsan. Itu syarat muhsan. Syarat muhsan nikah Islam. Semua sepakat waktu semua. Lepas tu nikah tu merdeka, orang merdeka. Dia tu sendiri merdeka, hak lelaki, hak perempuan pun merdeka juga. Merdeka juga. Baru jadi muhsan. Kalau tidak tak jadi muhsan. Tak jadi muhsan. Itu syarat dia. Kalau salah seorangnya hamba, tidak merdeka, atau kedua-duanya hamba, tidak muhsan. Hak muhsan ni kena kedua-duanya merdeka. Dan kalau salah seorang kafir, misalnya orang Islam nikah dengan ahli kitab, muhsan ke tidak? Tak. Sama Islam. Itu dia. Jadi hak ni dia ada perbezaan. Sebab apa dia pegang dengan hadis Nabi SAW yang lain, man asyraka falaysa bimuhsan. Orang yang syirik itu dia tidak muhsan. Jadi maknanya salah satu syarat yang penting bagi muhsan ini, memenuhi ciri-ciri muhsan ini, dia kena Islam. Maknanya hukuman rejam ini khusus dengan orang Islam sahaja, mengikut mereka pada pandangan mereka. Orang Islam sana ni, orang muhsan cukup syarat sana lah. Cukup syarat sana. Bukan Islam saja, nikah secara sah. Kalau menikah secara tidak sah tak boleh. Lepas tu setelah menikah ni bersetubuh. Bersetubuh ni pada farajnya. Tu jelas begitu. Lepas pada tu merdeka, sama-sama merdeka, baru muhsan. Mana orang kafir? Tak. Jadi hukuman rejam tidak dilaksanakan ke atas orang kafir, mengikut Malik dan Imam Abu Hanifah. Itu dia. Dan ramai lagi lah yang lain-lain yang sependapat dengan mereka. Sebab tu kita tengok sini, Imam Nawawi kata bawah tu, Nabi SAW dibawakan seorang Yahudi, lelaki dan perempuan yang telah berzina, lalu Nabi perintah supaya direjam. Ini menjadi dalil bagi wajibnya had zina ke atas orang kafir. Ini kata Imam Nawawi. Ni dalil lah. Wa annahu yasihhu nikahuhu, dan perkahwinan orang kafir itu sah cara dia lah. Jadi kita kena kira sah di sisi dia, sah lah. Tak kira dari sisi kita, sama dia tu dah dia kira sah, kita pun kena anggap sah. Sebab kalau tidak nak jadi muhsan lagu mana kalau kita tak kata sah. Sah lah tu yang jadi muhsan tu. Dia jadi kena rejam di sini. Sebab apa? Sebab tidak wajib rejam kecuali ke atas muhsan. Kalau tidak sah nikah dia, tidak sabit ihsannya, jadi tidak akan direjamlah dia. Wa fihi, dalam hadis ini juga, ini Imam Nawawi sebut ni ringkas, tapi dia sebut dah secara ringkas. Hadis ini juga menunjukkan bahawa orang kafir ni dikhitabkan dengan furu' syariat. Inilah pendapat yang betul, kata dia. Furu' syariat ni maknanya hak Tuhan perintahkan kepada mereka tu berhubung dengan syariat ni, dia kena juga. Misalnya sini, hukuman had perlu dilaksanakan ke atas orang yang berzina. Itu hukuman syariat. Bukan kena ke atas orang Islam saja, orang kafir pun kena. Semaya tak boleh lah semaya. Tuhan suruh semaya, orang kafir nak semaya, kita nak suruh dia semaya, tak boleh, sebab itu syarat Islam. Tapi hukuman ni, hak zina ni tidak syarat Islam. Jelas dia orang Yahudi ni tidak Islam, tapi Nabi SAW melaksanakan hukuman had juga ke atas dia. Ini menunjukkan bahawa mereka terikat dengan hukum syarak. Itu kata Imam Nawawi. Mana hak Allah SWT sebut tu, hukum tu, dia bukan orang Islam saja, kecuali hak syarak kena Islam. Kalau hak tidak syarak kena Islam, orang kafir pun terikat juga. Maknanya dalam negara Islam,
Bukan orang Islam saja tak boleh makan ribanya, tak boleh ambil riba, orang kafir pun tak boleh juga. Gitu. Ada hukum-hukum hak jenis ni, hak jenis masyarakat, kecuali hukum yang berkait dengan peribadi. Berkait dengan peribadi, macam nikah kahwin dia, cerai, tu cara dia, ikut cara dia, ikut agama masing-masing. Ikut agama masing-masing. Kalau dia tak ada agama, ikut cara kita. Kalau dia nak cara kita, begitu. Hak berkait dengan masalah kekeluargaan, hukum kekeluargaan. Begitu juga hak masalah peribadi, makanan, tak apa, dia boleh makan babi. Nak makan babi dah, nak minum arak pun tak apa. Tapi jangan sampai ganggu orang lain. Jangan sampai ganggu orang lain. Mana kalau kena dia minum arak sampai jadi tepuh orang koksi, mati orang. Boleh jadi kena qisas. Kalau terbukti itu sebagai pembunuhan sengaja. Kalau tidak, kena bayar ganti rugi. Yang tinggi bayaran itu, kena bayar ganti rugi. Dia orang panggil, kena bayar. Tak kira buatan dia mabuk kan, tak kira. Kalau dia mabuk seorang dia tak ganggu orang, tak apa. Tapi kalau siapa kena orang, ada hukum. Tak terlepas daripada hukum. Lepas tu Imam Nawawi sebut lagi ada khilaf di sini. Setengah ulama kata dak orang kafir ni tak kena. Hak dia kenanya apa dia? Akidah. Tuhan suruh masuk Islam, tu dia kena. Kerana tak masuk Islam tu dia salah, dosa. Bukan dosa kerana tak sembahyang. Nak sembahyang mana? Dan bukan sembahyang tu syarat Islam. Begitu juga dengan hak lain-lain. Tak kena tu ke dia. Cuma hak besar tu tidak Islam tu, hak tu besar. Tapi bila Allah SWT suruh orang beri zakat, suruh gitu gini, tak termasuk dia. Sebab apa? Sebab hak tu kena syarat Islam. Kena syarat Islam. Jadi mereka tidak dikhitabkan dengan. Ada juga yang mengatakan khitab dengan larangan saja, hak Tuhan larang saja. Hak Tuhan suruh tak kena kepada mereka. Hak Tuhan larang, hak tu kena. Orang kafir pun kena juga. Misalnya Tuhan larang berzina, tak boleh berzina. Tuhan larang minum arak, tak boleh minum arak. Tapi kalau hak Tuhan suruh sembahyang, Tuhan suruh pergi haji, tak kena hak tu. Jadi dia ada khilaf di sini di kalangan ulama. Tetapi Imam Nawawi sebut ni dengan qila, mana bagi dia tidak kuat. Dia tidak kuat. Tidak kuat pun dia nak sebutlah pendapat. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahawa orang kafir bila mereka berhakimkan kita, mereka jadikan kita sebagai hakim, hakamal qadhi bainahum bihukmi syar'ina. Hakim hendaklah memutuskan kes di antara mereka itu mengikut hukum kita. Kalau dia tidak pakai hak dia, tidak pakai hak dia dalam perkara-perkara yang khususlah, dalam masalah kekeluargaan atau apa, dia rujuk kepada pemerintah, pakai cara kita. Tapi kalau dia ada cara dia sendiri, ikut dia. Dia boleh buat mahkamah dia sendiri. Mahkamah nikah kahwin, kau cerai, kau cara dia boleh. Dalam negara Islam boleh. Jadi perbicaraan kes tu dia selesai sendiri. Ada hakim dia, ada lawyer dia sendiri, pun tak jadi masalah. Malik berkata, tidak sah ihsan orang kafir. Itu yang kita kata tadi. Mengikut Imam Malik, tidak sah ihsan orang kafir. Orang kafir ni kalaupun dia nikah secara sah dah bagi puak-puak dia, tidak jadi muhsan juga mengikut istilah kita ni. Yang ni sehingga kena rejam dia, dak. Lepas tu apa yang Nabi rejam ni? Sebab Nabi rejam kerana mereka tidak ahli zimmah. Kata dia, tidak ahli zimmah. Imam Nawawi kata ini adalah takwilan yang batil, karut, kata dia. Parut dia pun. Takwilan yang karut. Sebenarnya Imam Malik tidak pegang dengan tu. Tapi adalah disebutkan dalam kalangan orang mazhab Malik ni dia faham gitu, tapi bukan itu alasan utama dia. Dia tak sepakat hadis ni sebab lain. Sebab apa? Sebab Imam Nawawi kata batil itu. Jelas mereka ini ahli ahdi. Mana orang kafir yang duduk dalam di bawah naungan pemerintahan Islam.
Begitulah. Jadi masalah orang kafir ni adakah muhsan ataupun tidak, dia ada khilaf. Ada khilaf di sini. Dan khilaf itu khilaf itu kalau nak kira hak lebih kuat, lebih kemah dalam masalah ni dari segi hujahnya, iaitu kuat Syafi'i dan kuat hak Ahmad dari segi ni. Sebab hadis ni hak Nabi SAW berjam Yahudi ni, lelaki dan perempuan yang ada dalam Bukhari, dalam Muslim, dan boleh katakan dalam semua kitab-kitab hadis. Tetapi hak tu, hak riwayat Ibnu Umar, man asyraka falaysa bimuhsan, itu hadis itu paling tinggi tarafnya hasan. Kalau kata sahih pun tidak sesahih hak ni, tidak setinggi hak ni kalau nak kira dari segi hujah. Kemudian hadis itu boleh ditakwil lagi dari segi makna dia tu, tidak qat'i dalalahnya. Makna dia tu tidak tegas. Muhsan di situ apa makna? Orang yang musyrik ini tidak muhsan. Muhsan tu apa makna? Sebab ihsan ni dalam istilah kita syarak ni ada dua. Satu ihsan dalam bab zina, dalam kes zina. Satu lagi ihsan dalam bab qadhaf. Ihsan dalam bab qadhaf, tuduh orang berzina. Boleh jadi yang dimaksudkan muhsan di situ iaitu orang yang dituduh berzina itu. Orang yang dituduh berzina. Hak tu maksud muhsan dalam hadis Ibnu Umar itu. Artinya hak kata kena sebab 80 sebab tan ni, kan tuduh orang berzina ni, orang tu orang muhsan. Muhsan dalam bab tu iaitu Islam, bukan syirik. Syirik tidak termasuk. Mana kalau orang kafir, tidaklah hukuman setara tu tetap sebagai had gitu, tidak. Kena 80 sebab tan tu. Tidak. Tapi adakah dilepas kalau lagu tu orang kafir berasa dia terbiarlah dalam negara Islam? Tidak makna lepas. Tapi sebagai melaksanakan hukuman had itu tak ada. Hukuman had ini kerana kes qazaf ni, apabila seseorang tu qazaf muhsan. Muhsan apa makna? Yang ni orang Islam, lelaki ke perempuan tak kira. Kalau tidak Islam, dia tidak muhsan dalam bab qazaf tu, bukan dalam bab zina ni. Sebab dalam bab zina ni jelas dah, ni jelas dah disebutkan muhsan di sini. Jadi kalau di sini sebut muhsan, bagaimana kita nak kata tidak muhsan? Sedangkan Nabi SAW sendiri pun sebut muhsan, padahal dia tu kafir. Menunjukkan istilah ihsan di sini dipakai berbeza. Jadi kalau dalam bab zina ni kalau kata muhsan, mana tak kira kafir pun termasuk juga muhsan, asalkan telah berkahwin secara sah. Hanya hak tidak termasuk sebagai muhsannya orang kafir itu dalam kes qadhaf, dalam bab qadhaf. Yang ni kalau seseorang tuduh orang kafir berzina dan tidak betul, dia tidak amari saksi, tak cukup saksi kau, maka tidak dihukum, tidak dilaksanakan hukuman qazaf ni, had qazaf ke atas orang tu 80 sebab tidak dikenakan begitu sebagai had, tidak. Tapi bukan makna lepas. Boleh jadi didenda, bayaran ganti rugi, macam-macam lah boleh dikenakan, ataupun sebab juga, tapi sebab tidaklah sebagai had. Itu dia ada dua istilah di situ. Sebabnya adalah hadis-hadis yang disebutkan muhsan ini untuk orang kafir itu. Tetapi ulama-ulama mazhab Hanafi dan mazhab Malik, dia kata sebenarnya hak ni hak Nabi SAW laksanakan hukuman rejam ke atas orang kafir ni, dia kata hak dulu, hak ni sudah mansuh. Dia kata begitu. Salah satu hujah mereka. Dimansuhkan oleh mana? Hadis tadi jugalah, man asyraka falaysa bimuhsan. Jadi man asyraka falaysa bimuhsan ni kata dia kemudian hadis. Sebelum pada tu, muhsan ke tidak muhsan kan orang kafir, mana kena rejam kalau mengikut ni ahli kitab ni. Ni apa ni, Kristian ini. Sebab dalam Kristian, orang yang berzina tak kira muhsan ke tidak muhsan, kena rejam. Gitu.
Jadi hak ni kata dia Nabi SAW pakai pada ketika ni dia pakai mengikut syariat tu. Sebab tu Nabi SAW minta kitab tu lagu mana kitab kamu. Dalam kitab tu rejam. Jadi rejam tu pakai mengikut kitab mereka. Dan dalam Quran pun kata wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fi. Jadi orang-orang yang ikut kitab Injil tu dia kena berhukum mengikut apa yang Allah turunkan di dalamnya. Dalam Injil itulah. Jadi dalam Injilnya suruh rejam. Jadi Nabi hanya sebagai pelaksana sahaja. Hukum itu adalah hukum dalam kitab suci mereka. Bukan hukum ni hukum hak Islam untuk mereka dah. Hukum hak Islamnya kata dia lepas tu mari, iaitu man asyraka falaysa bimuhsan. Orang yang musyrik tidak muhsan. Jadi bila tidak muhsan tak bolehlah nak sebab hukum kita ni kemudian hak muhsan rejam, hak tidak muhsan sebab ada beza. Jadi bila dia tidak muhsan tak boleh dah kita nak rejam berdasarkan hadis itu. Jadi kata dia hadis Ibnu Umar tu man asyraka falaysa bimuhsan, hak ni memansuhkan hadis hak ni semua ni hak ni semua. Tu pegangan dia sebenarnya. Bukan dia kata buatan dia tidak ahli zimmah ke apa, dak tu hujah tak kuat tu. Hak kuatnya dia pegang hak tu, bahawa hadis-hadis ni sudah mansuh. Tetapi bagi ulama yang kata dak, macam mana kita nak kata hak tu memansuhkan hak ni? Nak mansuh-mansuh ni dia kena sama tarah kedudukan hadis. Hak ni tinggi kedudukannya, hak tu tak kuat mana? Kuat dah boleh dah pakai, tapi masih lagi boleh ditakwil makna dia tu. Seperti kita takwil tadilah muhsan tadi dengan makna ihsan dalam qadhaf boleh. Jadi kita tak boleh pakai gitu. Kata dia dalam bab nak nasakh ni dia kena jelas. Satunya hak ni Nabi SAW kata bila? Jelaskah man asyraka falaysa bimuhsan ni Nabi SAW kata kemudian? Jelas kau gitu? Tak jelas. Lepas tu kena sama kuat. Hak ni tidak kuat, tidak lebih kuat daripada hak tu. Jadi tak boleh kita nak kata mansuh gini. Itu sah. Yang kedua, yang keduanya, kalau kita nak kata Nabi SAW ni melaksanakan hukum ni berdasarkan kitab dia, tak kena juga. Hak ayat tadi nak ayatnya ini maknanya nak tekan puak-puak dia tu. Kalau tak saya pakai hak kita pun sepatutnya kena pakai dah hak kita. Moga sekarang ni yang berkuasa ialah Islam, yang berjalan hukum Islam. Kalau kata tak saya pakai pun kamu kena, sebab dalam kitab kamu tu ada. Duk ada lagi. Apa yang tak saya pakai hak tu je? Bukan bermakna Nabi SAW nak suruh dia pakai kitab dia suku. Kalau berbeza dengan kita, dah kebetulan serupa. Dan memang serupa pun hak ni. Sebenarnya Nabi SAW hukum kepada mereka ni berdasarkan syariat kita, berdasarkan syariat Nabi kita Muhammad SAW, bukan berdasarkan syariat dia. Jadi bila syariat kita, mana nak mansuh? Tak ada mansuh dah. Hak ni hak baru dah ni hukum hak mansuh, apa ni rejam ke apa. Cumanya hukum rejam ni tidak dalam kitab kita saja je. Dalam kitab dia pun ada. Lepas tu apa yang dia lari tak lain pakai hak lain tu hukum mana? Kalau nak kata tak ada dalam kitab dia, itu alasan dia. Hanya ada dalam kitab kita saja, boleh kira juga. Ni tak. Sebab itu Nabi SAW buat mari kitab dia tu, minta suruh mari kitab dia, nak rayaknya demo tak boleh lari ke mana-mana. Sebab dalam kitab demo pula guni juga. Apa lagi sekarang ni hukuman yang berkuat kuasa dalam negara kita ni hukuman Islam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dah, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Putuskan hukum di antara mereka. Jadi mereka tu siapa? Mereka tu orang-orang kafir, mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Dan banyak lagi ayat-ayat yang seumpama itu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi SAW hukum mengikut kita ni, syariat kita, mengikut syariat kita. Apalagi kalau hak ada dalam syariat kita ni serupa dengan hak dia pula gitu juga, lagilah tak ada masalah. Jadi yang demo lari tu pergi hitamkan muka dan sebab tu lari kok mana tu, ambil mana. Jadi tujuan nak tekan demo tu tak pakai kitab dia yang sebenarnya, sudah ubah dah. Dengan sebab gitu maksud dia, bukan maksudnya nak pakai kitab dia tu. Apa nak pakai kitab dia pula nya? Dengan sebab itu yang lebih kuatnya di sini ialah dari segi
Ini hujah Syafi'i dan Ahmad dan lain-lain dari segi hujah. Tetapi seperti kita maklum, kaedah Imam Abu Hanifah, kaedah dianya kalau ada syubhah sikit je lepas dalam bab had ini. Jadi ada syubhah di sini. Syubhah ada di sini. Satunya syubhah Nabi SAW pakai ni berdasarkan kitab dia kau kitab kita. Tak jelas tu. Walaupun ada ni kata gini, maknanya tidak sepakat. Kita semua pun tidak sepakat. So, yang keduanya man asyraka falaysa bimuhsan, tu ada tu. Dan hadis itu kalau kita nak pakai umum boleh. Dan begitulah demo tu kata kita pakai umum lah. Kita tidak kata muhsan di situ ihsan dalam bab qadzaf. Tak. Sebab boleh jadi muhsan tu dalam bab ni. Bila ada ihtimal kita kena ambil kira dalam bab had ini. Tak boleh mudah-mudah. Tak boleh mudah-mudah. Dengan sebab itu kalau mana-mana negeri yang dia nak melaksanakan hukuman Islam, dia kecualikan orang kafir ni daripada rejam, boleh. Ada jalan. Kita tak boleh kata dia tidak pakai hukum Islam. Tak boleh. Ini masalah terpulang kepada pemerintah. Dia nak pakai hak mana? Mazhab mana? Terpulang kepada pemerintah. Jadi apa tujuan? Boleh jadi dari segi siasahnya, dari segi politiknya. Kalau kita tak kenakan gitu, dia kata tidak berat sangat. Lebih mudah untuk dia nak terima hukum Islam. Tapi kalau kita buat hak khilaf ni pun, kita kenakan juga ke atas dia, dia berasa berat. Dia berasa berat. Dan payah dia nak terima hukum Islam itu. Boleh jadi dari satu segi itu ada tarikan. Ada tarikan. Dari satu segi nampak gitu. Dan dalam bab had ini sepatutnya kena kalau ada syubhah sikit je, kita kena hindari daripada melaksanakan hukuman itu. Jadi Imam Abu Hanifah dia pakai gitu. Baiklah, kalau kita kata dah tak kena rejam, kena apa? Kena apa? Adakah lepas gitu saja orang kafir? Tak. Tak juga. Imam Abu Hanifah kata dah tak kena rejam, dia masuk dalam ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kena sebab 100 sebatan juga. Jadi hak muhsan kau, hak tidak muhsan kau, orang kafir ni kalau dalam negara Islam bila dia berzina 100 sebatan. Serupa dengan orang Islam. Dia kena, cuma tak kena rejam lah. Mana tidak kes matilah. Sebab-sebab ni bukan nak suruh mati. Sebab itu kalau macam kita tengok dalam hadis banyak ni, kalau hak baru bersalin, tadi kan kita sudah baca Sayyidina Ali kata kalau kita pukul boleh jadi mati. Sebab tidak maksud nak suruh mati. Sebab-sebab ni kalau boleh membawa kepada mati tak boleh. Dengan sebab itu kalau dilaksanakan peringkat-peringkat, tidak 100 tu sekaligus, boleh. Sebab bukan maksud nak suruh mati. Tapi kalau rejam ni tak boleh, dia kena sekali lah. Dia mati selalu. Tak boleh, hari ni 50 esok pula tak boleh lah gitu. Tidak kes matilah. Bunuh tak kena bunuh. Tapi kena sebab. Dan hukuman sebab itu mengikut Imam Abu Hanifah kepada orang kafir berdasarkan hak juga, sebagai hukuman hak juga. Yang ni pemerintah wajib melaksanakan. Kalau pemerintah tak melaksanakan sebagai hak, dosa dia. Situ dia beza dengan Imam Malik. Imam Malik kata tak, bukan sebagai hukuman had. Sebab tu boleh, sebab 100 sebatan, tapi bukan sebagai had, sebagai takzir. Yang ni kalau sebagai takzir, ia boleh berubah lagi. Tak mesti dalam bentuk tu. Tak mesti dalam bentuk tu. Itu makna takzir. Sebab kalau takzir, jadi kalau kita kata takzir tu kita nak ambil 100 sebatan, boleh juga lagu tu. Kalau tidak lagu tu, boleh. Sebab takzir dia terpulang kepada pemerintah. Jadi tidak terikat lagi dengan sebatan. Boleh jadi di penjara ke dia. Tapi kalau Imam Abu Hanifah tak boleh tukar. Tak boleh tukar hak lain. Dia kena sebab 100 sebatan tu. Nak penjara ke, nak denda ke, nak apa tak boleh. Tapi kalau mengikut Imam Malik, masih ada ruang lagi untuk dihukum dengan lain-lain hukuman lah. Masih ada ruang lagi. Situ beza dia. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan kebanyakan ulama, termasuklah Maulana Taqi Uthmani di pos ini, dia sokong. Dia kata dari segi hujah kuat Syafi'i dan Ahmad. Dah ni kuat dia ni, kata dia, dari segi hujah. Tapi dari segi nak menghindari daripada hukuman had itu, ada juga jalan kepada mazhab Hanafi.
Sebab Nabi SAW kata idra'ul hudud bisyubhat. Sekarang ni sudah ada syubhat. Dan mungkin dari satu segi lebih menarik orang kafir kepada Islam, sebab dia kata bukan semua hukum kena atas kita, tak. Kalau kena misalnya riba tak boleh, bukan kita saja tak boleh riba, orang dia pun tak kena riba, sama-sama tak boleh riba, kata dia. Dan riba ni tak molek, boleh kita huraikan kepada mereka tentang tak moleknya riba dan benda-benda lain lagi lah. Kalau tak molek, kita boleh royak kepada dia dan dia boleh terima hukum Islam. Dari satu segi ada kebaikannya, ada ruang lah untuk menarik orang kafir. Tetapi kadang-kadang kita tengok hukum ni, kita kata hak lembut tu mungkin menarik orang yang bukan Islam. Kadang-kadang tidak begitu. Orang bukan Islam pun dia kata kalau boleh hak teruk tu biar kena. Sebab dia pun tidak suka juga. Orang yang sudah berumah tangga, sudah ada suami, sudah ada isteri, tiba-tiba berzina, teruk. Jadi bukan orang Islam saja menganggap ini tidak molek, orang kafir pun gitu juga. Cuma dari segi hukuman tu, setengah mereka kata terlalu berat, setengah mereka kata dah sudah molek dah. Jadi tidak semesti juga, kita tak tahu juga dia tu kena hak mana. Walau bagaimanapun itulah dari segi khilafnya, gitulah. Sebab Nabi SAW kata hak dia laksanakan hukuman ini, hukuman yang Allah SWT turunkan. Dia kata Allahumma inni awwalu man ahya amrak, akulah orang yang mula-mula menghidupkan perintah engkau id amatu, setelah mereka mematikannya. Maknanya hukuman rejam ni tidak dijalankan. Lepas pada tu Nabi SAW menjalankan hukuman rejam. Dia kata dia orang yang mula-mula melaksanakan hukuman ini. Hadis itu menunjukkan bahawa hukuman rejam ni di zaman Nabi SAW yang mula-mula sekali dilaksanakan ialah ke atas Yahudi ni. Yahudi, dua orang, lelaki dan perempuan. Hak ni hak mula-mula sekali, berdasarkan hadis itu. Sebab Nabi kata akulah orang yang mula-mula menghidupkan. Mana sebelum pada tu hukuman rejam dia tak ada. Inilah hak mula-mula sekali. Begitu juga hadis Ibnu Abi Aufa tu, Abdullah bin Abi Aufa tu, orang tanya hak ni sebelum turun surah An-Nur ke selepas? Dia tidak pasti. Hak maksud dia tidak pasti ni hak hukuman terhadap ni Yahudi ni. Bukan dia tidak pasti hukuman rejam hak lain. Hukuman rejam hak lain tu kemudian yang hak tu dia pasti. Hak tidak pastinya hak ni hak hukuman rejam ke atas Yahudi ni sebelum surah Nur ke selepas? Sebab kalau sebelum boleh jadi sudah mansuh dengan ayat az-zaniyatu waz-zani tu. Tapi kalau kemudian, maknanya nak kata mansuh lagu mana? Yang jelasnya seperti yang kita sudah bincang sebelum pada ni, hak ni juga selepas daripada surah Nur itu. Jadi hak surah Nur itu untuk orang-orang yang bukan muhsan, dan hak ni semua ni untuk orang-orang yang sudah muhsan, rejam ni. Jadi dalam hadis-hadis yang kita baca ni juga kita dapati orang-orang Yahudi ni, dia Yahudi dan Nasara ni dia ubah kitab. Kalau tidak ubah pun ada dia tak pakai hak dalam kitab dia. Dia buat hukum sendiri. Kita pun mana kalau jadi lagu tu serupa lagu tu juga lah. Ada kita tak pakai undang-undang orang putih. Serupa tulah lah. Serupa dengan Yahudi Nasara ni lah dari segi tu. Dia ada kitab, dalam kitab tu pun ada rejam, tapi dia tidak pakai. Dia buat hukum sendiri. Serupa lah. Tak boleh. Jadi tak boleh lagu tu. Sebab itulah. Jadi hak jadi kafir, jadi fasik, jadi zalim apa ni bukan khusus dengan hak dulu. Ibnu Abbas mengatakan hak ni untuk mereka dan untuk kita juga. Boleh jadi sampai ke peringkat kalau tolak, tak terima hukum Allah, tidak melaksanakan hukum Allah ni, kalau dengan menganggap tidak wajib, tidak sesuai, jadi kafir. Ada kalanya bila tidak laksanakan ini jadi teraniaya orang, jadi zalim. Paling tidak bila tidak laksanakan itu jadi fasik. Tiga-tiga tu boleh masuk. Boleh masuk, tidak khusus dengan ahli kitab saja. Jadi untuk kita sudah masuk. Apa makna? Jadi kita baca ambil berkat gitu saja. Dah, kita pun kena pakai hak tu juga. Kena pakai hak tu juga.
Lepas tu apa ni, hamba ni perempuan berzina ni, kalau hamba sekarang ni tak ada. Sekarang ni tak ada. Tapi hukum hamba ni perlu diketahui bukan mansukh. Ada hukuman dalam agama ni, dia tidak mansukh tapi muallaq, tergantung. Yakni kalau berlaku semula sebab-sebab untuk ada hamba ni, ada pula. Begitu. Supaya juga hukuman perintah tidak perang apa dengan orang kafir. La ikraha fid din. Jadi setengah kata sudah mansuh ayat. Tidak mansuh. Dah hak lain-lain lagi ayat hak tidak perang lah. Lakum dinukum waliyadin itu. Mansuh dia kata. Tidak mansuh semua. Bahkan muallaq, tergantung. Dalam keadaan-keadaan tertentu kita tak boleh pakai ayat waqatilul musyrikina kafatan. Qatilul musyrikina kafatan, kita kena perang dengan orang kafir. Jadi bila perintah tu asal dia makna wajib. Mesti kalau kita tak perang dosa. Adakah dalam keadaan kita tidak cukup persediaan, kita dari segi peralatan apa ni kita kurang daripada orang kafir pun kita kena perang juga? Kalau kita tak perang kita dosa semua? Adakah lagu tu? Tidak. Setengah kata itu sudah mansuh. Tak ada masalah mansuh, cuma dia tergantung. Bila tak cukup syarat, tergantung. Maknanya kita tak buat waktu kerana tak cukup syarat, tak dosa lah kita. Tak perlu susah hati lah. Tapi bila cukup syarat, memang kena perang. Bila cukup syarat gitu. Kalau kita pakai lagu tu kan boleh. Jadi hak ni masalah hamba ni, kalau hamba lelaki ke perempuan dia tidak serupa dengan orang merdeka dalam masalah zina ni. Kalau berzina dia kena sebab saja. Rejam tak ada. Rejam ni untuk hamba tak ada, walaupun sudah muhsan. Tak ada muhsan lah. Sebab muhsan ni dia kena merdeka. Dan dia tu hamba, mana muhsannya? Jadi dia tidak jadi muhsan dengan sebab menikah. Kalau hamba tu menikah dah, tidak jadi muhsan juga. Sebab hamba kan boleh menikah dengan orang merdeka, boleh nikah dengan sama-sama hamba, boleh nikah. Jadi hamba kalau pun sudah nikah tidak jadi muhsan juga. Jadi hukuman kepada hamba sebab saja. Sebab saja. Jadi sebab ni siapa yang nak sebabnya? Kalau berdasarkan zahir hadis ini, Nabi SAW suruh sebab, suruh tuan tu sebab melaksanakan hukum ni. Jadi hukum ni sebagai hukuman had. Hukuman ini hukuman sebagai had, tetapi hukuman ke atas hamba ni separuh daripada orang merdeka, berdasarkan ayat fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin mubayyinatin fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'ala al muhsanati min al 'adzab. Ayat tu bila mereka melakukan perzinaan, maka mereka dikenakan separuh daripada yang dikenakan ke atas orang yang merdeka, orang muhsan. 'Ala al-muhsanat min al-'adzab. Fa 'alayhinna nisfu ma 'ala al-muhsanat min al-'adzab. Jadi kalau orang merdeka 100, dia kena 50. 50. Lelaki ke perempuan serupa. Dan rejam tidak ada. Tidak ada. Jadi yang nak hukum ni, ada yang kata tuan dia, ada yang kata dalam kes ni tuan dia boleh, dalam kes ni tak boleh. Tu dia beza-beza pula di sini. Jadi kalau nak tengok perbezaan itu dalam kitab Takmilafatul Mulhim ni pun dia ada sebut perbezaan itu. Nah, ini dia perbezaan ni. Khilaf ulama ni. Dia ada beberapa pendapat mazhab di sini. Yang pertama, tuan dia boleh melaksanakan semua hukuman had ke atas hamba dia. Ini pendapat Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abi Thawr, dan ini diriwayatkan daripada sekumpulan sahabat seperti Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik. Ini pendapat yang pertama. Jadi kalau hamba melakukan apa-apa kesalahan yang dikenakan had, tidak nanti pemerintah kena laksanakan. Tuan dia sendiri boleh laksanakan. Tuan dia sendiri. Semua hukum had. Ini satu. Yang kedua,
tuan boleh melaksanakan hukuman had zina saja. Had lain tak boleh. Had curi kau tak boleh, nak kat tangan tak boleh. Ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan Auza'i. Yang ketiga, tuan hanya boleh melaksanakan hukuman had zina, qazaf dan minum arak saja. Tapi kalau had curi dan hirabah tak boleh. Ini pendapat Malik, Laith bin Sa'ad dan lain-lain. Tetapi yang keempat, tuan tak boleh melaksanakan apa-apa hukuman had ke atas hamba dia. Yang boleh melaksanakan hukuman had ini hanyalah pemerintah saja. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Kufiyin. Hak ni molek, paling molek. Hak ni hak paling molek. Dalam kebanyakan hukum-hukum jenayah ni, banyaknya Abu Hanifah hak molek. Tapi tidak semua juga. Jadi apabila kita nak gubal undang-undang, nak buat undang-undang, kita boleh pilih hak mana-mana. Boleh pilih. Tidak kata terikat dengan dah kita sini Syafi'i, kita mesti terikat Syafi'i. Tak ada siapa pun kata lagu tu. Kalau dia kata lagu tu, dia tak erti lah tu. Dia tak erti. Tahawi dia pegang dalil dia, riwayat Muslim bin Yasar. Dia kata al-hudud, ni kana Abu Abdullah rajul min as-sahabah yaqul az-zakat wal hudud wal fai wal jum'ah ila sultan. Ni tanggungjawab sultan, pemerintah. Dan banyak lagi lah dalil-dalil yang lain disebutkan di sini. Jadi maknanya semuanya perlu dilaksanakan oleh pemerintah. Kalau kita lock kepada tuan ni orang biasa ni boleh macam-macam. Tak cukup syarat dia pun dia kerak tangan, lagu mana nak jadi lagu tu? Dia sebab kerana syubhah pun boleh jadi berlaku begitu. Sebab dia tidak ada mahkamah, tidak ada percara, tidak ada saksi, tidak ada gapo. Baiklah, kalau kita kata tuan ni hak perlu ada saksi. Baik. Kalau saksi itu misalnya tarik balik, adakah dia boleh kenakan bayaran ganti rugi? Tak boleh. Tak boleh. Bila tak boleh, mana dia tidak ada kuasa sepenuhnya. Tapi kalau pemerintah, katakanlah saksi, dia bersaksi bahawa orang ni berzina, orang tu telah dihukum, akhirnya pokok dia tu tarik balik. Bila tarik balik, zina kau, curi kau, kita kata siapa kerak tangan orang. Jadi bila dia tarik balik, dia kena bayar ganti rugi tu. Semuanya kena bayar ganti rugi kepada hak ni, hak teraniaya saat ni. Kena bayar. Pemerintah boleh kenakan bayaran itu. Tetapi dalam kes tuan tadi, tuan boleh kenakan begitu, tak ada siapa kata boleh. Dan dia ada kuasa apa untuk nak buat begitu? Sebab itulah tak boleh. Kes-kes yang seumpama ini dia kena pemerintah saja. Orang amal ni tak boleh. Jadi ini masalah hamba. Dan kalau hamba bila dia berzina, hamba lelaki ke hamba perempuan, yang disebut hamba perempuan di sini sebab biasanya orang nak kepada hamba perempuan. Mana tak ada erga hamba tu. Kalau sekali sebab, dua kali begitu juga, tiga kali pun begitu juga. Lepas pada kali yang ketiga, atau mengikut setengah-setengah riwayatnya, kali yang keempat jual. Nabi suruh jual. Sebab hamba boleh dijual. Jadi jual tu kalau harganya murah je orang nak, murah pun jual. Begitu. Sebab apa? Sebab tidak molek dah duduk dengan dia. Boleh jadi dia tidak dapat kawal hamba itu. Kalau duduk dengan orang lain boleh kawal. Dan mungkin tidak berlaku begitu. Dan mungkin dia berubah pula apabila duduk dengan orang lain. Boleh jadi berlaku gitu. Jadi kita ringkas sajalah hamba tu. Kita ringkas sajalah. Lepas tu apa ni, hak akhir sekali, iaitu hak ini, hukuman hak boleh ditakhirkan, boleh diperlewatkan, ditangguhkan. Misalnya dia mengandung, tak boleh. Dia sakit, tak boleh. Sakit berat tak boleh. Maknanya kalau dalam keadaan biasa 10 sebatan tu dia boleh terima lagi. Tapi kalau 10 sebatan ni setara ni mati boleh. Tak boleh. Kena tangguh lah. Jadi ni bab hak akhir ni, takhir hak daripada nufasa ni bukan khusus dengan orang-orang yang baru bersalin saja, tidak. Hak ni contohlah, sebagai contoh. Hak sudah ada dah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini disebut seorang hamba perempuan Nabi
Sebenarnya ini tidak jelas. Berdasarkan riwayat-riwayat yang lain, bukan hamba Nabi SAW sendiri, tidak, tetapi hamba salah seorang daripada keluarga dia, berdasarkan riwayat yang lain. Sebab kita nak kata hamba Nabi SAW, hamba perempuan Nabi SAW ni, dia ada keistimewaan dia sendiri, walaupun dia hamba. Seseorang hamba yang pernah digauli oleh Nabi SAW, yang ni Nabi tidur sekali dengan dia, dia ada keistimewaan dia sendiri. Tidak terbukti dalam mana-mana hadis yang sahih mereka itu telah melakukan sesuatu jenayah yang besar. Tak ada. Tak ada. Sebab dia hamba ni, dia jadi sebuah isteri jugalah, cuma tidak atas nama isteri. Dari segi nak bergaul dengan dia tu sebuah isteri. Jadi tidak sabit. Hak ni sebab apa kita tak boleh pakai? Satu, berdasarkan riwayat-riwayat yang lain, bukan hamba Nabi sendiri. So, yang keduanya, riwayat ini adalah termasuk di antara riwayat yang dipertikaikan oleh ulama. Ulama pertikai, Muslim ni apa dia mari hadis sudi ni. Sudi ni orang tahu belaka dah, tak boleh pakai ni sudi ni. Dia Syiah pula, bukan Syiah main-main ni. Maki Abu Bakar dan Umar ni. Macam mana Muslim nak bagi? Tapi jika kita ingatkan kaedah dalam Sahih Muslim ni, dia akhir-akhir bab dia ada wak mari hak lemah. Hak tu memang tidak syarat Muslim hak tinggi tu bukan duduk sini. Ni ujung dah ni. Ujung. Dua hadis ni ujung. Kalau mengikut syarah Imam Nawawi ni, dia termasuk dalam bab hak dulu jugalah. Dah kalau bab hak dulu memang ujung benar dalam hak ni. Munasabahlah kalau dia ambil riwayat sudi ke apa ni. Tetapi setengah ulama kata, ya kalau ia pun ujung ni masalah ke dia ni, masalah besar juga, tak sepatutnya Imam Muslim buat masuk sini. Sebab itulah Imam Muslim dikritik di sini. Di antara yang dikritiknya hadis ni. Apa dia ambil riwayat sudi? Di sini nampak amah Rasulullah tu tak molek. Aib. Mana orang yang pernah bergaul dengan Rasulullah, mana telah melakukan gini sehingga dilaksanakan hukuman had. Kalau kita pakai hak dia ni, maknanya kekurangan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni kurang dia, hamba dia pun tak boleh kurang sabit dengan dia. Hamba dia tu pun molek juga. Kalau kita duduk sekali dengan dia, molek. Itu kesan dia je. Jadi hak ni kalau kita pakai riwayat ni, situ sah masalah. Itu mana kena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Lepas pada tu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan supaya aku sebab. Kenapa Nabi tak selidik dulu? Sepatutnya dia selidik. Kena saya nali wayah. Saya takut kalau saya sebab dia akan mati, saya akan membunuhnya. Nabi sudah putuskan dah, kamu sebab. Apa Nabi hukum tu tidak siasat dulu? Ni nasib baik Sayyidina Ali ni mikir. Tu dia. Ni ada Ali kan ni? Ada Ali ni. Kita beringat sikit. Kalau Syiah, mana Ali ni padah lagi pada Nabi. Kok tu? Imam Muslim pun kena juga. Nak mana? Sebab tu benda ni kalau dah tabur kan, kalau tabur banyak ni ada lah hak kena. Hak tak ada salah pun kena. Hak beringat dah pun ada kadang-kadangnya kena. Lagu tu lah. Sebab itulah Hakim, Daraqutni dan lain-lain kritik. Tak kena Muslim mari. Tak boleh pakai. Tapi kaedah dia ni kita boleh pakai dulu, ada dah kan dulu hadis. Imra'ah Ghamidiyah dulu dia bawa anak dia, dia mengandung, Nabi kata balik. Nabi tidak ukur selalu. Itu sahih. Lepas tu mari anak, tak boleh. Siapa dia nak menyusu dia? Hak tu ada dah. Tak payah hak ni. Tak payah hak ni. Kita pakai hak tu. Jadi begitulah. Hak ni Nabi puji pula Sayyidina Ali. Bagus tu buat lagu. Jadi dia sendiri putus lagu mana? Tak kena tu lagu tu. Inilah sebabnya. Sebab itulah kita kata Bukhari dan Muslim ni setengah-setengah orang kata semua sahih. Tak kena tu. Dia tak baca molek. Kita hak baca ni Bukhari Muslim mengajar ni jumpa banyak dah. Bukan sedua hak tidak sahihnya. Banyak juga, tapi tidaklah sebanyak kitab-kitab lain. Tidaklah sebanyak tu. Memanglah kitab ni lebih tinggi daripada hak lain tu, ya. Tapi nak kata kita boleh pejam mata terima belaka, tak. Tidak lagu tu. Tak payah ngaji dah Muslim ni. Hak mana ada dan ni betul belaka. Jangan lagu tu. Tak boleh.
Dia kena ngaji lah. Kena ngaji anak saat ni lah. Kita akan jumpa lah sudi tu siapa. Sudi tu semua orang terima, orang tahu belaka dia, tak boleh pakai. Jauh saja ni kata dia ni pendusta besar, pemaki hamun. Maki hamun pula bukan maki orang biasa, maki Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ni. Tak pakai orang lagu ni. Cuba tengok riwayat dia ada lalu bau hak dia ni, buah dia tak ada sekali. Sampai kurang Nabi, Sayyidina Ali lagi lebih. Mana boleh begitu. Jadi sekat itulah. Jadi kita sudah habis dah bab ni, bab rejam ke apa ni, dan masuk kepada bab haddil khamri pula, yakni hukuman had terhadap orang yang minum arak. Jadi kita berhenti sekat itulah. Nampaknya kita pun tak lama dah nak puasa ni. Minggu depan ni kita tak ada dah. Kitanya cuti. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, panjang umur, sihat, tak ada apa-apa, kita akan sambung pula pada 24 hari bulan Oktober. 24. Mana hari ni, hari Rabu ginilah. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita akan sambung pula. Jadi untuk sementara tu kita berhentilah sekali. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana.